Tuan Yang Dipertua, kita juga melihat bagaimana melalui pengisytiharan darurat membolehkan integrasi perkhidmatan institusi perubatan swasta dan awam yang banyak menyumbang kepada peningkatan kapasiti ujian COVID-19. Integrasi hospital awam dan swasta bagi tujuan kuarantin dan tindakan menangani penularan COVID-19 selain mobilisasi anggota perubatan bagi memastikan aspek perlindungan kesihatan awam sentiasa terjamin. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana negara masih berupaya bertahan meskipun kes-kes COVID-19 terus mencatat peningkatan sebelum daripada ini. Tambahan lagi dengan pengisytiharan darurat juga membolehkan program vaksinasi dapat diperluas dan dipertingkatkan di bawah program imunisasi kebangsaan. Negara pernah mencapai sehingga melebihi 500,000 suntikan dalam sehari di seluruh negara dan menjadi antara suntikan harian tertinggi di dunia. Kesannya, dengan kadar vaksinasi yang pantas, Malaysia telah pun mula melonggarkan sekatan dan kemuncaknya dengan kebenaran rentas negeri yang diumumkan oleh kerajaan setelah kadar vaksinasi mencecah 90% populasi dewasa. Kejayaan program vaksinasi ini sewajarnya menunjukkan indikator jelas kejayaan di sebalik langkah proaktif yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Kebijaksanaan yang dizahirkan baginda ini memberikan suatu denai baharu kepada negara untuk mempercepatkan langkahan menuju ke arah endemik yang tidak berapa lama lagi. Tuan Yang Dipertua, sungguh malang sekali apabila ada pihak yang suka menangguk di air keruh ketika kerajaan sedang bertungkus lumus mengerah segala kudrat untuk melawan pandemik. Mereka hanya sekadar menjadi penghasut dengan membawa slogan kerajaan gagal. Saya yakin segala tomahan dan kecaman yang ditujukan kepada kerajaan berlapikkan alasan kegagalan ordinan darurat menunjukkan mereka sendiri tidak faham situasi yang sedang dihadapi negara. Kesemua perkara dilonggokkan menjadi bahan politik sehingga tumpuan kepada rakyat dialihkan. Inilah realiti politik cara lama yang masih bersarang dalam negara. Peningkatan kes yang berlaku sepanjang Mei sehingga Ogos disebabkan oleh varian Delta yang melanda negara menjadikan penularan gelombang ketiga COVID-19 dalam negara. Kes naik sehingga mencecah paras 20 ke 30 ribu kes sehari dengan kes kematian yang dicatatkan juga tinggi. Kita tidak menolak fakta yang berada di hadapan kita dengan peningkatan kes tersebut. Benar, kes COVID-19 masih tinggi ketika negara sedang dalam tempoh darurat. Cuma ia tidak menggambarkan kegagalan darurat sepenuhnya. Masih ada fungsi lain di bawah ordinan darurat tersebut yang menyumbang kepada kejayaan yang kita kecapi pada hari ini dan menjelang era endemik kelak. Pihak tertentu hanya menilai kegagalan darurat semata-mata berpandukan kepada kes harian dan kes kematian COVID-19, tetapi sengaja menutup mata terhadap fungsi dan kepentingan ordinan darurat yang lain yang membantu kerajaan untuk merintis jalan keluar daripada pandemik. Mereka tidak mahu menilai kepada kejayaan program vaksinasi ketika itu yang merupakan penyumbang utama kepada kejayaan yang sedang kita tempuhi hari ini. Dan apa yang saya ingin tekankan adalah kejayaan vaksinasi ini adalah hasil kerjasama erat institusi perubatan awam dan swasta yang menjadi teras di bawah ordinan darurat. Tuan Yang Dipertua, meskipun dihimpit dengan pelbagai perkara, kerajaan masih lagi berupaya memikirkan soal survival rakyat. Pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi diteruskan walaupun negara di bawah perintah darurat, sekaligus menafikan tuduhan kerajaan sekadar mahu mengekalkan kuasa. Bermula dengan pakej permai, pemerkasa tambahan dan pemulih menunjukkan respon balas kerajaan untuk membantu survival rakyat sentiasa berterusan. Tuan Yang Dipertua, kesemua penghujahan saya ini tidak sesekali menidakkan usul untuk mengungkai ordinan darurat ini. Saya sekadar mahu menjelaskan penilaian yang dibuat terhadap implikasi pengisytiharan darurat tempoh hari perlu dibuat seadilnya dan menyeluruh, bukan semata-mata melihat kepada satu sisi kelemahan
tetapi menolak progres serta penambahbaikan lain yang sedang berjalan. Inilah yang sangat dikesali oleh sikap sesetengah pihak dalam negara ini. Mereka mencari perpecahan, mencari jalan perpecahan ketika negara sangat-sangat memerlukan kesatuan dan kesepaduan. Oleh itu, saya mohon menyokong. Terima kasih.